Program vaksinasi kebangsaan bahagian Miri akan bermula hari ini di 6 pusat pemberian vaksin PPV yang telah ditetapkan. Pada Khamis, sebanyak 11,700 dos tiba di Miri bagi tujuan vaksinasi melibatkan kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan petugas barisan hadapan yang lain. Wartawan Awani Sarawak Nuzuluddin Abdul Razak sempat untuk menemui Menteri Penyelaras JPBB Miri Datuk Lee Kim Shim mengenai persiapan di Miri. Nuzul, mungkin dapat kongsikan laporan penuh langsung dari Miri. Baiklah, terima kasih Zul. Untuk hari pertama hari ini program vaksinasi di Miri berjalan dengan lancar. Sebelum itu memang saya ada membual Datuk Lee Kim Shin mengenai persiapan Miri khasnya untuk menjalankan proses vaksinasi ini, dan kalau boleh kita dengarkan perkongsian daripada beliau mengenai bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Ya, ini memang sudah kita buat persediaan dah 2 minggu dahulu sudah kita bermula buat persediaan. Dan kita pun telah mengadakan simulasi juga 3 hari dahulu dan ditetapkan vaksinasi ini akan dapat dijalankan dengan lancar dan licin. Itu tadi 2 minggu diperlukan untuk JPBB Miri menyiapkan pusat pemberian vaksin ini, dan dalam masa ini juga Datuk Lee Kim Shin terus menerus untuk menggesa rakyat khasnya untuk Miri untuk sentiasa ataupun menyokong hasrat kerajaan untuk mendaftar dalam proses vaksinasi ini. Katanya ini perlu dilakukan termasuk penduduk di kawasan pedalaman, dan beliau sempat berkongsi, kita dengarkan. Dan bagi mereka di kampung-kampung, rumah-rumah panjang ataupun kawasan pedalaman, mereka boleh juga mendaftar melalui isi borang yang boleh didapati di pejabat-pejabat daerah ataupun klinik-klinik kesihatan di luar bandar, ataupun melalui ketua kaum seperti tuai rumah, ketua kaum, kapitan, dan juga di kawasan majlis tempatan seperti Majlis Bandaraya Miri. Mereka juga boleh mendaftarnya melalui bicara kuasa penduduk ataupun residence committee di bawah Majlis Bandaraya dan Majlis Daerah Subis dan Majlis Daerah Barat. Untuk program imunisasi kebangsaan yang akan bermula hari ini juga seperti yang mana yang dimaklumkan oleh Datuk Lee Kim Shin sebentar tadi, ia perlu dilaksanakan dengan cukup cermat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian khasnya. Dan semalam saya berkesempatan untuk berada di sebuah pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Eastwood, di mana peraturan cukup ketat, dan seperti ini saya kongsikan kepada penonton di luar sana, untuk program vaksinasi di Miri ini hanya unit komunikasi awam Sarawak ataupun UKAS dibenarkan untuk membuat liputan secara langsung. Ini tidak melibatkan media lain kerana mereka ingin memastikan SOP yang dilaksanakan di setiap pusat pemberian vaksin cukup terkawal. Untuk makluman juga, terdapat 6 pusat pemberian vaksin di Miri yang akan beroperasi sepanjang fasa pertama ini, dan juga fasa kedua, fasa ketiga. 2-nya melibatkan Hospital Miri dan Hospital Marudi, dan 4 lagi di Dewan Eastwood, Dewan Datuk Permaisuri, Dewan Masyarakat Berkenu dan Dewan Suara Marudi. Keempat-empat dewan ini akan secara serentak melaksanakan program vaksinasi hari ini sekitar jam 3 petang nanti, dan beberapa VIP ataupun wakil rakyat turut akan menerima vaksin di Miri. Antaranya melibatkan Datuk Lee Kim Shin sendiri, Menteri Pengangkutan kita, juga Datuk Sebastian Sing Chiu, yang juga Menteri Muda Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak. Dan juga ingin saya berkongsikan beberapa lagi senarai VIP di sini. Kita ada Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling Siu Kiong, dan juga Ahli Dewan Negara bersama Senator Dr. Nguyen Jeluing, dan beberapa Ahli Dewan Undangan Negeri yang lain, antaranya Adun Lambe, YB Ripin Lamat, dan juga Ahli Parlimen Miri Datuk Michael Teo Yu Keng, dan juga Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Song. Dan mereka ini antara barisan wakil rakyat ataupun barisan yang berhormat yang akan menerima vaksin juga hari ini, bersama dengan kaki tangan petugas barisan hadapan yang seperti dimaklumkan juga tadi, kaki tangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menerima vaksin dalam tempoh hari pertama sehingga hari kelima di Dewan Eastwood. Dan seperti dimaklumkan, sebanyak 11,700 dos vaksin akan diterima untuk dos yang pertama dan dos kedua di bahagian Miri. Ini secara jumlah keseluruhan di bahagian utara Sarawak, di Miri, Limbang dan Bintulu misalnya menerima lebih 16,000. Dan untuk di Miri sendiri, mereka menyasarkan lebih 80% penduduk Miri daripada 300,000 penduduk di setiap bahagian termasuk di pedalaman untuk menerima vaksin ini, Zul.
Nuzul, sedikit sebelum kita lepaskan Nuzul, bagaimana dengan proses pendaftaran? Di kawasan-kawasan pedalaman khususnya, bagaimana gerak jentera itu dapat memastikan bahawa mereka yang berada di pedalaman yang mungkin tidak ada akses kepada MySejahtera ataupun internet berkelajuan tinggi, mereka dapat didaftarkan dan dapat menyatakan hasrat mereka Nuzul? Ya, sangat-sangat benar. Sebab kalau ikutkan di Miri ini, kita dah lebih ada 20 kawasan long-long yang berada di kawasan pedalaman dan ini perlu digerakkan di peringkat dasar melibatkan JKK yang bertugas antaranya ketua kaum, ketua kampung dan kapitan, tuai rumah. Mereka telah diberi tanggungjawab untuk mendaftarkan penduduk ini dan yang penting memberi maklumat kepada mereka kepentingan vaksin, kesan vaksin ini dan keperluan untuk mengambil vaksin. Kerana daripada sudut dasar ini, mereka akan mendaftar dengan lebih mudah menerusi klinik kesihatan dan jabatan daerah dan residen sebagainya. Ini bagi memudahkan urusan JPBB kelak jika fasa pertama dan kedua akan bermula sekitar April sehingga Ogos nanti kerana jumlah penduduk di kawasan pedalaman sangat ramai dengan akses MySejahtera melalui liputan ini mungkin kurang, justru kaedah manual tetap relevan setakat ini untuk mendaftarkan penduduk di kawasan pedalaman melalui jawatan kuasa kampung. Okey, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak, wartawan Awani Sarawak kerana memberikan perkembangan terkini program vaksinasi COVID-19 dari Miri Sarawak.